Selamat malam, selamat datang ke Six Sense Channel. Seperti biasa, malam Selasa kita orang akan sajikan korang kisah seram. Jadi tajuk malam ni tajuk apa? Malam ni kita buat kisah seram asrama part 2. Oh, part 2. Part 2. Asrama part 2. Jadi stay tune. Jangan lupa like and share. Kisah yang pertama ni aku nak bawa cerita kisah seram asrama yang aku alami sendiri masa aku sekolah agama dulu. Kisah ni terjadi waktu mula-mula aku nak masuk asrama tu. Hari first je aku dah kena kacau. Untuk hari pertama tu, pada awalnya diorang dah masuk dululah, ada yang kawan-kawan semua dah masuk dulu. Okay, selepas tu aku kira batch kedua kot dipanggil macam tu kan. Bila aku sampai dekat asrama tu, so aku macam tak sukanya kan, kenapa aku kena duduk asrama, kenapa tak nak balik, padahal ayah aku pergi kerja ikut jalan tu. So dia balik pun ikut jalan tu, so ulang alik je sepatutnya kan, sama je. Tapi ayah aku cakap ambil pengalaman untuk masuk asrama tu lah. Lepas tu aku pun disuruh hantar barang dekat satu dom ni. Aku pun tak ingat dah apa nama dom tu sebenarnya. Okay, asrama tu dia ada 3 tingkat. So bawah ada satu dom saja. Ada bilik warden, ada bilik pengetua, lepas tu ada dewan lah. Ada macam tempat tengok TV semua kan, kat situ tempat melepak kan. Dom aku ni tingkat yang pertama, paling ujung sekali, sebelah orang kata apa, sebelah hutan lah, sebelah dia tempat tu gelap tau. Dulu situ ada tempat flying fox semua, tapi lepas tu dah tak ada lah. Masa aku tu, batch aku tu dah tak ada dah lama ditinggalkan lah senang cerita. Okay, aku letak dekat loker aku semua barang, lepas tu aku kena masuk terus ke kelas. So aku berkenalan lah dengan kawan aku kan, masa dekat sekolah kan, dekat kelas kan. Lepas tu bila petang je dah habis, pergi masuk dom, barulah kenal ada yang daripada kelas-kelas lain kan. Kenal dengan dia ni kan, semua satu dom. Pada malam tu, nak cerita lepas habis semua surau makan semua kan, dah solat semua, makan. Lepas tu kita orang kena masuk dom. Okay, malam tu aku dengan kawan aku ni, kita orang rapatkan katil. So dia katil 2 tingkat tau, tapi rapat kan. So jadi ada 3 katil rapat. Aku tidur lah berapa orang kan kat situ kan. Masa tu kecil lagi lah. Lepas tu malam tu tidur macam biasa, tiba-tiba aku tak tahu pukul berapa, memang tengah malam lah. Sebelum tidur tu aku ingat lagi, tingkap pintu semua dah tertutup tau. Bila aku tersedar tu bukannya tersedar macam tu, tak. Dia macam, dia tersedar sebab dengar bunyi tau. Dia macam bunyi macam tu. Bunyi tu pelik lah bagi aku kan. Apalah malam-malam orang bunyi bernafas ni kan, siapa pula berdengkur kan. Lepas tu aku tengok tingkap-tingkap dekat depan aku, hadap aku terbuka. Pintu sebelah terbuka macam tu. Lepas tu aku pelik, dekat dom aku tu, lantai dia tu, dia macam ada asap tau. Dekat lantai tu dah ada asap. Cakap ni apa benda pula ni kan, sejuk betul ni malam ni ada sampai asap. Punyalah positif masa tu fikir kan. Lepas tu aku pun dengar bunyi tu kan, lagi aku pusing lah ke belakang. Dekat belakang tu tingkap, lepas tu gelap lah, hutan lah. Aku nampak dekat tingkap tu ada satu sosok tubuh tau, yang berbungkus, iaitu pocong. Masa tu aku, walaupun gelap tapi boleh nampak tau dia punya muka tu. Muka dia yang orang kata apa, memang mengerikan tau. Itulah first time aku nampak pocong. Sebab muka dia tu hitam, lepas tu ada merah-merah macam tu dekat kain dia. Nak kata senior, takkan dia buat seorang-seorang ni kan. Kalau senior dah tengok macam tu, pasti salah seorang dah duduk tepi katil takutkan lah semua kan. Tu confirm. Ini tak, seorang-seorang je benda tu kat situ. Lepas tu aku cakap, apa je kacau ni? Korang bayangkan
aku macam dah malas nak layan. Cakap, apa ni kan? Lepas tu aku lantak lah. Aku nak tidur kot yang tu kan. Aku tidur. Lepas tu aku terjaga pukul 5.30 tak silap. Masa tu kawan-kawan aku dah mandi tengah siap-siap nak pergi surau kan. Aku tanya, weh, malam tadi korang ada buka tingkap ke? Lepas tu dia kata, tak ada. Aku bangun tadi, semua tu tutup. Dia kata macam tu. Aku dah pelik dah. Apa yang aku nampak malam tadi? So, itu kejadian yang pertama aku kena lah. Kejadian kedua ni, selepas beberapa bulan selepas tu, aku kena lagi. Tapi bukan pocong pula. Kejadian ni dia macam ni tau. Bila malam kita nak tidur tu, okay, semua dah tutup pintu, dah kunci, dah tutup lampu kan. Ada orang kata apa, kita ada peraturan tau, tak boleh buat bising apa semua kan. Tiba-tiba, okay, aku dah dapat katil aku lah senang cerita kan. Kita orang dah bagi katil semua. So, aku dapat tidur yang side sebelah. So, aku punya katil kat situ lah. Katil aku ni kalau aku mengereng ke kiri, memang nampak pintu. Senang cerita. Loka, lepas tu pintu. Lepas tu, malam tu, ada orang ketuk tau pintu tau. Dah kita nampak bayang-bayang. Kawan aku ada lah. Masih orang kata apa, terjaga kan. Nampak bayang-bayang. Lepas tu dia ketuk pintu tu, yang menghadap aku tu dia dengan kuat tau. Tong laju. Macam tu. Dia ketuk kan. Lepas tu kita orang semua diam je. Ni saja lah ni kan, dalam hati aku kan. Saja ni sini nak kacau kan. Ada tu nak minta Maggi lah apalah kan. Tu confirm je kan. Tapi kita orang tak buka langsung. Sebab dia tak jawab pun suruh buka ke apa kan. Tak suruh pun. Tapi dia ketuk saja. Lepas tu hilang. Sampailah 2-3 hari lepas tu. 2-3 hari lepas tu dia hari-hari ganggu tau. Aku dah mula fed up lah. Aku dah mula nak marah kan. Kacau-kacau ni kan. Dah tahu senior suruh tidur lah. Tak payah nak ketuk pintu kan. Bising kan. Lepas tu waktu tu aku dah cakap dengan kawan aku tau. Okay, malam ni kita lepak tepi. Dah ada pintu tu kan, lepak tepi. Bila ketuk je kita buka. Macam tu. Lepas tu bila aku tengah tunggu tu kan, tak adalah borak, diam je lah tunggu kan. Lepas tu tiba ketuk. Lepas tu kawan aku kata dia buat isyarat macam ni. Dia nak tengok bawah pintu. Bila dia tengok bawah pintu, tak ada. Dia kata tak ada kaki, tak ada apa-apa tau. Tapi pintu tu masih diketuk. Lepas tu tiba-tiba ketukan tu dia senyap kejap. Lepas tu aku cakap, tak ada lah tu kan. Lepas tu bila aku nak gerak ke katil, benda tu berbunyi lagi tau, ketukan tu. Lepas tu aku pergi dekat pintu, aku buka. Aku tengok kiri kanan. Tak ada orang pun yang ada dekat koridor tu. Aku dah mula dah. Itu dah kena dah pocong. Ni apa pula benda ni kan. Lepas tu aku dengan kawan aku cepat-cepat tutup pintu. Lepas tu kita orang tidur. Dah tak nak fikir dah apa yang ada tengah ketuk ke apa. Tak nak fikir dah. Lantak lah. Lepas tu kejadian tu senyap macam tu je. Beberapa hari tu dah tak ada dah. Okay, kisah yang ketiga ni datangnya daripada cerita yang aku dengar daripada sini kita orang lah. Kita orang form 1. So ada form 3 tak silap aku. Dia cerita tau. Okay, masa malam tu diorang orang kata apa, panjat pagar tau, nak pergi beli makanan. Kira fly lah kan. Budak asrama punya ayat fly nak pergi beli makan. So diorang berancang nak pergi 4 orang tau. Diorang kena lalu dekat jalan yang aku cakap tadi, yang ada flying fork lama tu. Dekat situ diorang kena lalu. Lepas tu diorang kena turun dekat Sungai Cetek. Sungai tu parat-parat betis je. Dia tak dalam pun sungai tu. Masa tu 3 orang pergi. Dah orang kata pun 4 orang tu dah kumpul tu nak pergi. Seorang ni dia sakit perut tau. Dia kata kau pergi dulu, sekejap lagi aku datang. Sebab yang seorang lagi ni macam dah biasa lah fly dekat tu. Dekat je dengan kedai tu dengan sekolah sebenarnya. Cuma beza dia masa tu warden kita orang tak ada tau masa tu. So selamat lah untuk fly kan, orang kata macam tu. So siapa yang fly ni akan terima order lah. Siapa yang nak beli makan semua order time tu. Time tu lah dia orang beli makanan. Lepas tu seorang ni yang dah siap lah, dia sakit perut tu, dia dah hilang sakit perut dia nak pergi dah. Dia kata masa dia dekat flying fork tu, dia nampak satu kelibat putih tau dekat celahan-celahan pokok
dekat situ lah, laluan tu. Dia buat tak peduli je dengan benda tu, tapi dia teruskan jalan. Lantak lah dia cakap macam tu kan. Bila sampai dia kat sungai tu, dia tengah melangkah kan, dah setengah daripada jalan tu, sungai tu. Lepas tu dia terdengar, nak pergi mana? Macam tu. Lepas tu dia pun, siapa tu kan? Dia tanya lah, siapa kan? Dia dah pelik lah, mak warden ke apa ni kan? Lepas tu bila dia pandang ke atas pokok, dia nampak satu lembaga putih, iaitu Pontianak tau, tengah pandang, mata merah tengah pandang tepat dekat dia. Bila dia dah nampak macam tu, dia pun patah balik lah. Dia lari sampai kat asrama. Tapi dalam perjalanan dia kat asrama tu, Pontianak tu kejar dia, terbang kan, kejar dia macam tu. Bila dia kena kejar tu, tapi dia selamat. Tak adalah kena, orang kata apa, kena rasuk ke apa, dia selamat. Sampai dekat rumah warden, dia berhenti. Dia berhenti, dia tercungap-cungap tu. Dia istighfar semua kan. Lepas tu dia terus lari dekat dom dia, tak silap aku, apa yang dia ceritakan lah. Lari kat dom dia. Lepas tu kawan-kawan dia yang 3 orang ni pun tak lama lepas tu balik asrama kan. Masa tu lah yang dia kata, orang kata apa, dia tak, kawan-kawan dia tanya, kau apa tak datang hari kan? Puas kita orang tunggu, dia kata macam tu kan. Tapi makanan dah belilah kan. Lepas tu dia pun dia cakap dia sakit perut, dia dah lambat, dia malas nak keluar dah, dia kata macam tu. Apa tu aku biar je. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu keesokan harinya barulah dia cerita kat kawan-kawan dia yang dia kena kacau dengan Pontianak dekat belakang tu. Lepas tu memang orang kata yang fly ni memang dia orang pergi 3 orang, memang pergi rapat-rapat lah. Tak ada lah tinggal lah seorang ke sakit perut ke. Sakit perut tak pergi langsung dah. Nak pergi ramai-ramai. Kalau apa-apa jadi susah kan. Buatlah kena rasuk dekat tengah sungai tu walaupun tak dalam. Buat terbaring, mati juga lemas kan. Lepas tu je lah yang pengalaman masa aku dekat asrama dulu lah. Sebab aku tak kena kacau dengan ekstrim tau. Jadi dia macam muncul-muncul macam tu, kacau-kacau macam tu je lah. Dia tak ada lah yang cekik ke apa, tak ada. Alhamdulillah aku tak ada. Tapi kawan-kawan aku tak ada. Junior aku ada yang kena rasuk. Lepas-lepas aku tu kan, dia ada kena rasuk lah, saka daripada keluarga lah. Itu memang ada. Tapi aku tak tahu sangat cerita dia. So aku akhiri cerita ni. Kisah ni berakhir di sini saja. Okay guys, habis sudah cerita seram capik tadi. Jadi hari ni aku pun nak kongsi kat korang kisah seram yang aku dapat daripada kawan aku lah. Pengalaman dia sewaktu dia asrama dulu. Kisah dia bermula sewaktu pukul 10 lebih lah. Dia dengan kawan-kawan dia nak pergi ke bilik air lah kan. Waktu tu dah lewat malam juga lah kan. Member pun ajak lah, jom pergi bilik air nak mandi ke apa kan. Jadi member pun pergilah ramai-ramai. Ada 5 orang yang pergi kan. 5 orang pergi. Masuk bilik air tu macam biasalah, seorang nak mandi, seorang masuk bilik jamban apa semua kan. Lepas tu seorang member ni lah, aku panggil nama dia Heidi lah kan. So Heidi ni pun pergilah satu sinki. Dia duduklah dekat sinki dekat dengan pintu keluar lah kan, pintu masuk tu kan. Jadi kat situ biasa asrama punya bilik air kan, dia orang banyak pintu kat belakang kan. Pintu macam ada 5 pintu. Lepas tu sinki penuh dekat depan tu kan. Jadi dia pun, si Heidi pun basuhlah tangan, pergi apa ni, cuci muka. Lepas tu tengah basuh tiba elok-elok suasana tadi bising, tiba-tiba jadi senyap lah kan. Jadi macam senyap lah. Waktu tu Heidi tengah nak cuci muka, pakai pencuci muka kan. Tengah cuci, tiba macam apa, diam kan. Lepas tu bila dia tengok balik, tengok keliling, yang member dia tak ada. Macam pelik lah. Mana member aku kan? Tadi ada kan? Pelik lah kan? Habis si Heidi pun tu teruslah sambung cepat sebab dia dah nak cuci muka kan. Dia pun dia sapu lah, cuci muka, cuci. And then waktu si Heidi tengah basuh muka tu, belakang dia ada bilik air. Jadi mula-mula pintu bilik air dekat belakang dia tu tertutup. Dan bila dia nak cuci muka tu, tiba dia terdengar bunyi
tolakan pintu lah kan. Ada tolakan pintu perlahan-lahan daripada belakang si Hairi tu lah. Tiba-tiba pintu tu tolak, lepas tu Hairi pun macam slow-slow depan Hairi tu adalah depan sinki Hairi ada cermin. Dia boleh nampak kat belakang dia kan. Tiba perlahan-lahan pintu tu terbuka dan Hairi sedang tengok cermin tu dan dia ternampak satu lembaga berwarna putih dekat belakang dia. Dan rupanya adalah pocong dan dia terkejut terus lari daripada bilik air tu lah. Dia tu lari pergi dekat dom yang dekat dengan bilik air tu lah kan. Budak tu pun cakap asal-asal kau ni kan. Dia cakap aku nampak something lah. Lepas tu dia panggil lah budak-budak dalam dom dekat dengan tandas tu kan. Sebab dom Hairi dia bukan dom dekat ujung kan. Tapi dia panggil lah yang dekat-dekat kan. Panggil-panggil tengok-tengok tak ada apa kan. Itu dia orang cakap tolong teman aku kan pergi cuci muka lah kan. Cuci. Dan itulah kelibat pertama yang Hairi nampak lah sewaktu dekat asrama masa tu kan. Jadi the next day, so sejak tu Hairi pun kurang percaya dengan kawan-kawan dia lah sejak kejadian tu lah kan. Sebab kawan-kawan ajak pergi mandi kan waktu malam kan, pergi cuci muka, pergi tandas, tiba-tiba member tak ada. Lepas tu tak tahulah kejadian tu sama ada member dia nak prank dia ke atau benda tu benda halus juga kawan-kawan dia tu kan. Jadi Hairi pun sejak tu dah tak percaya kawan dia lah waktu tu lah kan. Jadi so far dia duduk asrama sampailah form 3 waktu tu. Itulah waktu first time dia terjadilah benda tu. And then terjadi pula lagi sekali kejadian yang seram juga pada umur dia 15 tahun lah, waktu masa dia form 3. And then dia selalu akan tidur awal lah, tapi pada waktu malam tu dia terpaksa tidur lewat lah sebab dia ada kerja homework yang perlu dibuat lah. Jadi dia pun duduk dekat bilik prep and then diteman dengan kawan dia nama Hanif lah. Dan si Hairi pun diteman dengan kawan dia pergilah dekat bilik prep untuk buat kerja sekolah yang perlu disiapkan lah pada waktu tu kan. Jadi waktu tu sekitar pukul patut waktu prep lepas isyak kan sampai pukul 12. Jadi dia masih tak siap lagi kerja homework dia tu. So dia extend lah sampai pukul 1 kan. Extend sampai pukul 1. Dia buat kerja sampai pukul 1. Lepas tu tengah buat Hairi dengan si Hanif duduk sebelah macam ni kan. Duduk sebelah macam ni. Tengah buat homework, tiba-tiba dia terdengar satu benda jatuh. Macam terdengar macam benda jatuh lah kan daripada atas daripada asrama atas tu jatuh ke bilik dia punya prep lah. Sebab dia punya prep kat bawah kan. Bilik prep dia kat bawah. Jadi dia pula duduk berhadapan dengan cermin, iaitu pintu keluar dengan pintu masuk lah kan. Dia pun berhadapan macam tu. Dia orang berdua duduk dekat meja dekat ujung. And then tiba-tiba dia dah dengar bunyi jatuh. Dia pun macam pandang lah. Si Hairi ingat Hairi seorang je yang dengar bunyi benda jatuh tu. Rupanya si Hanif pun dengar juga kan bunyi jatuh tu kan. And then si Hairi pun cakap dengan Hanif, kau dengar ke benda tu kan? Cakap aku dengar. So dia orang pun cakap tak apalah, tak ada benda pelik pun kan. Benda jatuh ke mungkin budak-budak ni campak barang ke apa kan. And then dia orang pun bersangka baik, sambung balik ada punya homework lah. Tengah sambung homework tiba-tiba dia terdengar macam bunyi benda melompat lah kan. Benda melompat dekat depan koridor tu lah. Dekat depan koridor tempat prep dia tu. Tiba macam bunyi macam melompat. Si Hairi dengan Hanif tiba-tiba macam rasa bulu roma naik. And then tak terkata lah kan. And then dia ternampak satu lembaga berwarna putih sedang lompat di depan pintu masuk dia lah. Di depan pintu masuk prep tu lah. Lompat depan dia. Lompat. Si Hairi dengan Hanif pegang tangan satu sama lain.
sambil tengok tu, benda tu tengah lalu depan mata dia. Dia tengah lalu dekat depan koridor dia kan. Dan dia orang pun diam lah kan. Memang dia orang tak terkata sebab dia orang takut benda putih tu nampak dia orang lah. Maksudnya benda putih tu pocong lah kan. Dia takut lah pocong tu nampak dia orang. Dia orang pun diam, tak bernafas. Dia orang nampak benda tu melompat, lompat sampailah dia pergi ke bilik prep sebelah. Dan dia lepas benda tu dah pergi daripada bilik prep sebelah, Hairi dengan Hanif terus kelang kabut naik ke dom kan. Bila waktu dia dalam perjalanan naik tu, dia tengok benda tu dah tak ada kan. Benda tu tak ada kan. And then dia takut lah benda tu ikut ke apa kan. Dia terus masuk dom. Sebab si Hairi dengan si Hanif ni duduk satu dom, tak duduk satu dom yang sama kan. Dia dom lain kan, berbeza. Si Hairi cakap, aku nak jom tidur sama kan. Dia cakap kan, sebab dia orang takut. Si Hairi pun tidurlah dekat dom si Hanif kan. Dia tidur dekat dalam, si Hairi pun tidurlah dekat dom si Hanif. Tidur satu katil kan, selubung selimut sama-sama kan. Dia orang berpeluk tubuh lah kan. Dia orang pun cakap tak kisahlah orang nak kata apa, aku gay ke apa, tak kisah kan. Sebab dia orang dah takut. Terus tidur kat situ kan. And then dia pun terus tidur. Kejadian tu esok paginya budak-budak dom si Hanif pun tanya, kau pahal tidur ni, kau gay ke apa kan. Dia orang cakap kan, tanya lah. Lepas tu dia orang pun cakap dia orang ternampak lah. Dia orang pun cerita lah kat kawan-kawan budak ni, dia orang ternampak lembaga sedang melintas lah, melalu dekat depan bilik prep dia orang kan. And then kawan-kawan kat sana pun faham lah situasi sebab duduk asrama kan, macam-macam benda boleh berlaku. Dan kisah itu berakhir di sini saja. Okay guys, berakhir sudah kisah seram tajuk asrama part 2 kita orang. Jadi jangan lupa like and share. Jangan lupa tekan button subscribe dengan button loceng untuk korang dapat audio video kita orang yang terbaru. Jadi kalau korang ada cerita-cerita seram yang nak kita orang kongsikan kepada korang, boleh saja DM kita orang kat bawah. Komen pun cakap, tulis nama IG pun tak apa. Kalau malas sangat lah kan, tulis nama IG, nak share cerita cakap macam tu. Nanti salah seorang kita orang ni akan DM lah. Betul. So terima kasih. Jumpa lagi dekat video yang akan datang. So selamat malam. Bye bye. Bye bye.